Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah, lama kita tidak berjumpa, lama kita tidak bercakap-cakap politik. Jadi pada konten kali ini, saya sekali lagi membuat satu telahan masa depan tentang kemungkinan bahwa Parti Islam se-Malaysia atau PAS mungkin boleh menambah kekuatan dan seterusnya menakluki negeri yang hampir mustahil untuk mereka tembusi, yaitu negeri di bawah Bayu, negeri Sabah. Oke, jadi ramai mungkin antara kawan-kawan, terutama apabila saya duduk di meja-meja kedai kopi, menyatakan pendapat saya ini sama ada keterlaluan atau gila. Tapi saudara-saudara, channel Malaysian Respond sentiasa memberikan pendapat luar kotak, sentiasa memberikan imbauan masa depan yang selalunya tepat. Contohnya saudara-saudara ya, tentang isu persempadanan semula. Lama sebelum pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional membangkitkan hal ini sebagai isu kempen mereka, channel Malaysian Respond sebelum PRU yang ke-15 sudah pun mengulas tentang kemungkinan ini. Jadi saudara-saudara, apa salahnya jika saya kembali membuatkan profesi atau ramalan tentang kemungkinannya agak janggal ini dan sebab-sebabnya. Sebelumnya saudara-saudara, suka saya nyatakan tentang latar belakang politik negeri Sabah. Negeri Sabah adalah merupakan pemegang rekod negeri yang ditadbir oleh parti-parti berlainan yang paling banyak sekali. Kita pernah dengar di Kelantan, PAS, Berjasa, dan UMNO pernah memerintah negeri berkenaan. Begitu juga Selangor pernah diperintah PKR dan UMNO. Negeri-negeri lain mungkin UMNO ataupun PAS, ataupun di Sarawak misalnya PBB di bawah konsep BN3 pada satu ketika dulu, ya. Sangat lama memerintah negeri berkenaan. Tetapi di Sabah, saya kira ada belasan mungkin parti yang pernah memerintah. Daripada USNO, kemudian UPKO. UPKO ini kemudian sempat berubah menjadi PDS semasa zaman penggiliran Ketua Menteri dulu di bawah Tan Sri Bernard Dompok. Kemudian Parti Berjaya, kemudian Parti SCCP, ya, Datuk Peter Loh Su Yin dulu bekas Ketua Menteri, SAPP, satu lagi parti Cina, LDP, UMNO, GRS, Bersatu pun sempat jadi Ketua Menteri. Banyak saudara-saudara, warisan lagi. Ini 10 sudah. Okey, jadi saudara-saudara nampak betapa di negeri Sabah, rakyat Sabah sebenarnya tidak takut untuk membuat perubahan yang drastik jika mereka merasakan perubahan berkenaan adalah perlu. Okey, kalau kita lihat bagaimana sebuah parti yang cukup kuat, yaitu Parti Berjaya, ditumbangkan oleh sebuah parti baru, yaitu Parti Bersatu Sabah, PBS, yang memerintah negeri Sabah dengan begitu lama selama 13 tahun. Dan kemudian UMNO, sekali lagi sebuah parti yang begitu kuat, ditumbangkan pula dengan sebuah parti baru, yaitu Parti Warisan Sabah. Jadi di Sabah tidak ada istilah incumbent yang kuat tidak boleh dikalahkan oleh parti baru yang muda. Semua kemungkinan boleh. Okey? Kecuali kejadian apabila Barisan Nasional berjaya melakukan tebuk atap pada peristiwa 1999, 1995 saudara-saudara, apabila kerajaan PBS tumbang melalui lompatan WB, yang lain semuanya berlaku secara proses demokrasi. Selain proses demokrasi, proses penggiliran Ketua Menteri pun sempat menjadikan keadaan ini cukup berwarna-warni. Tetapi saudara-saudara, hal berkenaan agak berbeza. Kerana rakyat Sabah yang mempunyai kesedaran politik tinggi dan keberanian politik yang tinggi untuk mengubah ini, jumlahnya sudah tidak terlalu majoriti lagi. Kenapa hal ini berlaku? Kerana menjelang pilihan raya 1990, apabila IC palsu, IC 05, ya, pengundi hantu dan macam-macam sudah diterapkan masuk dalam senarai daftar pemilih Sabah, maka jumlah pengundi yang berkesedaran sudah mula diatasi oleh jumlah pengundi yang tidak sedar diri. Maksud saya pengundi-pengundi yang sangat mudah diprogramkan apa yang patut mereka undi. Jadi karena itulah perubahan itu sudah tidak terlalu kuat seperti dulu. Tetapi kita perlu ingat satu faktor yang membolehkan parti baru yang sebelum ini tidak pernah disentuh untuk kembali meneraju negeri Sabah. Kita lihat saudara-saudara ya, dari pola 11 parti politik yang pernah memerintah negeri Sabah tadi, kecuali Parti Berjaya, ya, Parti Bersatu Rakyat Jelata Sabah Berjaya, hampir ke semua parti politik ini adalah berteraskan perkauman. LDP, SCCP, SAPP merupakan parti berbasis etnik Tionghoa atau Cina. UMNO, USNO, Bersatu, GRS adalah parti-parti yang berteraskan
kepada etnik Bumiputra Islam. Sedangkan PBS, UPKO, PASOK lagi pernah, dan PDS merupakan parti-parti yang berdasarkan Bumiputra bukan Islam. Kecuali Berjaya dan Warisan, yang lain semua berbasiskan kaum. Jadi saudara-saudara, letih dengan percaturan politik perkauman dan kegagalan parti-parti berbasis nasional yang multirasial untuk menyatukan dan membangunkan negeri Sabah, maka tidak mustahil rakyat Sabah akan beralih kepada alternatif baru, angin yang baru, wind of change, yaitu parti yang berteraskan agama. Cumanya masalah PAS ini saudara-saudara adalah kekentalan ideologi mereka yang terlalu sentrik kepada Islam. Contohnya kemenangan PAS di Terengganu. 32 kerusi menang. Kalau tidak silap saya ada 27 orang ustaz di sana. Saya pun tidak pasti ini mau menubuhkan sebuah kerajaan negeri atau menubuhkan sebuah taska pasti. Kita tidak tahu. Tapi jumlah berkenaan saudara-saudara menurut saya adalah kurang wajar. Karena sebaiknya jumlah ustaz tidak terlalu ramai. Nanti banyak pertentangan pendapat agama. Memanglah setiap orang mewakili satu kawasan. Tapi kalau sudah terlalu banyak jidun pun, kita tidak dapat menggerakkan banyak hal. Jadi inilah yang perlu diambil kira oleh PAS. Jangan ikuti model yang ada di Terengganu dan Kelantan. Kalau boleh ikut sikit-sikit model yang ada di Perlis dan Kedah, maka tidak mustahil PAS boleh menerobos masuk ke negeri Sabah dengan sebuah parti tempatan yang mungkin mereka ganding bersama. Jadi tidak mustahil saudara-saudara, karena menurut saya rakyat Sabah sudah letih. Dan faktor pengundi yang berkesedaran tadi sudah mula naik semula jumlahnya berbanding pengundi yang kurang sedar. Jadi inilah yang boleh kita lihat. Tidak mustahil saudara-saudara, jika PAS keluar dari kepompong yang terlalu Islamic centric, maka tidak mustahil negeri Sabah boleh menjadi platform mereka untuk menakluki lebih banyak kerusi-kerusi marginal di Semenanjung. Okey? PAS perlu membuat satu perubahan drastik. Kalau mereka terus bergantung harap kepada kerusi-kerusi tradisional Melayu Islam, maka perjuangan parti berkenaan sebaik manapun, semurni manapun, sesuci manapun, tidak akan membawa mereka ke mana-mana. Karena kerusi parlimen di negara kita adalah pelbagai. Jadi mereka perlu memecahkan kebuntuan yang ada di Kepulauan Borneo. Sarawak agak susah, jadi jadikanlah Sabah sebagai basis awal untuk menerobos kerusi-kerusi marginal. Karena Bumiputra Sabah ini senang penerimaan kami ini. Tidak susah. Yang penting tunjukkan prestasi, tunjukkan kejujuran, tidak mustahil. Kalau kita lihat, seperti yang saya katakan tadi, Parti Berjaya pun boleh ditumbangkan oleh PBS. UMNO yang begitu gagah pun boleh ditumbangkan oleh Warisan. Jadi tidak mustahil saudara-saudara, kalau PAS menyatakan satu manifesto yang cukup baik, terutama tentang multiracial, perkauman yang baik, maka saya rasa tidaklah terlalu mustahil untuk Sabah dijadikan platform PAS, dan PAS menjadikan Sabah sebagai negeri model yang baru jika mereka mau memerintah di peringkat nasional. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.